Okey, salam reformasi, Tachahau, Wanakem saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton. Hari ini 8 hari bulan Februari 2021, Malaysia telah mencatatkan kes baru COVID-19 sebanyak 3,100 kes, manakala jumlah yang sembuh adalah dalam lingkungan 2,340. Manakala kematian pada hari ini adalah 24 kes. Saya fikirkan ini adalah sangat tinggi. Jumlah keseluruhan kematian daripada sejak COVID-19 hinggalah sekarang adalah sebanyak 896 kes. Kita mendapati Melaka juga dalam keadaan COVID harian, kes COVID harian adalah agak tertinggi. Kita hari ini mencatatkan sebanyak 344 kes. Kita mendapati Melaka juga seperti yang diumumkan oleh DG Syam, Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Beliau memberitahu, memaklumkan semalam Melaka catat kadar keboleh jangkitan COVID-19 adalah dalam tertinggi di Malaysia berbanding negeri-negeri yang lain. Dan saya juga membaca posting bekas atau mantan Perdana Menteri Malaysia iaitu Najib Razak berkenaan dengan proses vaksinasi. Seperti yang saya maklumkan sebelum ini dalam video yang dalam video sebelum ni, saya telah memaklumkan adalah Malaysia antara negara yang lambat dalam proses vaksinasi berbanding negara-negara lain di dunia maupun negara-negara di Asia Tenggara ataupun jiran kita di Singapura. Dan kita juga mendapati proses vaksinasi telah bermula di 73 negara, dan saya dalam posting bekas Perdana Menteri Najib Razak juga menyatakan vaksin di negara India adalah lebih berkesan, dan negara Malaysia ataupun kerajaan Malaysia perlu untuk memohon ataupun membeli vaksin daripada negara tersebut. Dan saya mendapati Malaysia perlu ada backup plan, iaitu kita perlu selain daripada Pfizer, kita perlu mendapatkan vaksin daripada negara India, sebab kita tengok negara India merupakan salah sebuah negara yang mengeluarkan vaksin ataupun negara yang terbesar yang mengeluarkan vaksin di dunia. Dan kita perlu, kita tahu kita ada hubungan yang baik dengan negara India. Kita perlu menggunakan peluang ini untuk mendapatkan vaksin daripada negara India. Dan hari ini juga saya ingin mengulas berkenaan dengan netizen sedang marah berkenaan dengan permohonan K.SP. Kita tahu kategori 2 adalah mereka yang terjejas dari segi pendapatan, boleh memohon untuk mengeluarkan K.SP untuk akaun pertama mereka. Tetapi kita mendapati banyak netizen yang telah diluluskan pengeluaran K.SP untuk akaun pertama, tetapi hari ini dimaklumkan oleh K.SP ada antara mereka yang mungkin tersilap diluluskan. Ni agak mendukacitakan yang mereka yang diluluskan pada peringkat pertama tetapi hari ini diumumkan tidak layak untuk mendapatkan. Seperti yang kita tahu, ini merupakan duit simpanan rakyat. Mereka ingin mengeluarkan duit ini dalam keadaan mereka terkesan daripada kemelesetan ekonomi dan juga pandemik COVID-19. Dan saya juga tertarik dengan di Melaka, ada sebuah hotel 5 bintang di Melaka menawarkan nasi bajet sebanyak hanya RM2. Kita tahu, seperti yang saya maklumkan dalam video sebelum ni, hotel-hotel di Melaka dalam keadaan keadaan agak teruk, sebabkan tiada pelancong yang datang ke negeri Melaka, dan juga tiada pengunjung daripada negeri-negeri luar Melaka yang boleh datang ke Melaka, dan sektor pelancongan amat terkesan. Tiada pelanggan yang melanggan hotel-hotel ini. So mereka, untuk survival mereka ini, mereka perlu mencari pendapatan, dan untuk menampung perbelanjaan mereka, mereka membuat inisiatif ini. Hotel ini adalah Hotel Hatton menggunakan inisiatif ini. Dan saya juga ingin bercerita ataupun berkongsi pandangan berkenaan dengan
isu yang melanda saya rasa majoriti daripada kalangan rakyat ataupun pelajar-pelajar terkesan. Seperti kita tahu sekarang sedang dilaksanakan pembelajaran secara online bersama dengan guru-guru ataupun cikgu-cikgu, tetapi kebanyakan daripada mereka-mereka yang datang daripada luar bandar ataupun daripada perkampungan, daripada golongan yang susah B40, mereka ada pelajar-pelajar ini ataupun anak-anak ini tidak mempunyai tab ataupun telefon pintar, ataupun kita boleh tengok dalam beberapa kawasan di negara kita masih lagi tidak mempunyai akses internet yang kukuh seperti di Sabah, Sarawak. So dalam keadaan ini, bagaimana pelajar-pelajar ini boleh fokus terhadap pembelajaran dari rumah secara online ini. Dan kita mendapati ada pelbagai pihak sedang membuat desakan supaya 150,000 tab yang dijanjikan oleh Kerajaan Perikatan Nasional ini supaya disegerakan, supaya pelajar-pelajar ini segera mendapat tab yang dijanjikan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Dan kita juga mendapati hari ini saya tengok posting Ustaz Abid Liu memainkan peranan yang agak baik apabila beliau menggunakan dana yang disumbangkan oleh TMJ, telah menggunakan 200,000 tersebut untuk membeli 500 tablet untuk diagihkan kepada mereka ataupun pelajar-pelajar yang daripada golongan yang susah. Dan saya fikirkan pembelajaran secara online ini telah bermula dah beberapa minggu, tetapi jika proses untuk memberikan tablet ini kepada pelajar-pelajar daripada 150,000 pelajar tersebut, kalau kita ataupun kerajaan melambatkan proses ini, maka mereka akan ketinggalan dari segi pembelajaran secara online. Yang terakhir, saya ingin menyentuh berkenaan dengan hashtag Kita Minta 5 yang sedang trending di Twitter maupun di laman Facebook, media sosial. Kita mendapati rakyat dan majoriti netizen telah meminta kebijaksanaan, memohon, merayu kepada Yang Duli Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong untuk supaya memperkenankan yang pertama berkenaan dengan perintah kawalan yang bersasar dan efektif, seperti yang kenyataan-kenyataan yang saya keluarkan sebelum ini ataupun melalui video-video. Saya telah memaklumkan tentang perintah kawalan pergerakan 2.0 ini perlu bermaksud saringan yang dilakukan di perkilangan ataupun sektor-sektor pembuatan, pembinaan dan juga perkilangan perlu diadakan secara bersasar, dan penutupan juga perlu dilakukan supaya kita dapat menyekat penularan ataupun kes COVID-19. Yang kedua, rakyat ataupun netizen meminta supaya sokongan penuh kepada frontliner dengan menyalurkan segala sumber bagi melawan COVID-19. Kita mendapati sebelum ini Tan Sri Muhyiddin Yassin, walaupun telah hilang sokongan majoriti ahli-ahli parlimen, tetapi beliau telah memperuntukkan sebanyak 35 juta untuk membina 3 buah dewan di kawasan Parlimen Pagoh. Dan jika kita gunakan 35 juta ini untuk diagihkan kepada frontliner ataupun barisan hadapan kita, maka kita boleh menyalurkan sebanyak RM500 kepada lebih daripada 100,000 barisan hadapan kita. Yang ketiga, yang diminta oleh rakyat, moratorium bank automatik dan bantuan tunai kepada rakyat sepanjang PKP. Kita tahu sepanjang PKP ini ramai peniaga-peniaga kecil, mereka yang tidak mempunyai kerja, semua adalah terkesan. Tetapi seperti yang dijanjikan oleh Kerajaan Perikatan Nasional pada dalam bajet 2021, moratorium bank ini sebenarnya tidak diberikan kepada semua, tetapi hanya pelbagai syarat telah diletakkan, dan ini telah menyukarkan rakyat yang telah memohon pinjaman moratorium. Yang keempat,
adalah berkenaan dengan penguatkuasaan SOP MKN secara adil dan sama. Kita tahu sepanjang PKP 1 maupun PKP 2 ini, menteri-menteri bebas melanggar SOP yang telah ditetapkan oleh KKM maupun MKN. Ada menteri-menteri kita melihat tidak memakai pelitup muka, ada menteri boleh merentas negeri semasa PKP 2.0 hingga boleh sampai ke Johor dan semata-mata untuk membersihkan surau. Kita melihat ada gambar-gambar yang tulah di media sosial, dan ini kita mengecam double standard yang diamalkan oleh menteri-menteri, double standard antara rakyat dan juga antara menteri. Dan ini kita membantah secara sekeras-kerasnya. Dan yang kelima, sebelum ini saya dah menyatakan supaya digesa peranti dan data internet kepada semua pelajar disegerakan. Dan ataupun yang paling menarik adalah, atau jika kerajaan tidak boleh untuk menunaikan 5 janji ini, maka kerajaan ini perlu ditukar. Keputusaan semua pimpinan ahli-ahli parlimen, pembangkang, Pakatan Harapan adalah untuk segerakan proses penukaran Perdana Menteri. Kita melihat kerajaan ini yang tidak mempunyai mandat daripada rakyat pada PRU ke-15, maka dengan tiadanya mandat, maka tiada juga pertimbangan ataupun fokus kerajaan ini terhadap isu-isu yang melibatkan rakyat Malaysia. Dan kita berharap supaya dalam hari-hari mendatang ini Malaysia maupun rakyat Malaysia mendapat sinar yang baru. Walaupun kita tahu air sinar menjadi air malap kepada semua rakyat Malaysia, tetapi kita jangan putus asa, kita jangan kurangkan semangat kita. Kita perlu terus melawan COVID-19, melawan ketidakadilan yang sedang berlaku di negara kita. Sekian, terima kasih, share, Nandri.